Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang, kekuatan, kesihatan, kelapangan masa untuk menghadir dalam majlis ilmu yang penuh kebaikan, penuh keberkatan. Majlis yang dikembangkan, para malaikat mengembangkan sayapnya. Majlis yang Rasulullah mengatakan di sana ada jalan yang memudahkan kita ke syurga. Dan mudah-mudahan Allah pemudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bicarakan sebahagian daripada ayat dan hadis berkaitan dengan bab yakin dan tawakal, merupakan bab yang paling penting dalam hidup kita untuk mengukuhkan pertalian antara kita dengan Rabb kita, Tuhan kita. Dengan adanya yakin, maka tawakal kita kuat. Dengan adanya keyakinan kita kepada Allah, tawakal kita menjadi betul. Oleh kerana itu, orang-orang yang beriman hanya kepada Allah dia bertawakal. Orang-orang yang betul-betul beriman, dia tahu bahawa pada siapa yang boleh memberikan kebaikan kepadanya, maka dia akan bertawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Setelah kita membicarakan beberapa perkara yang berkaitan dengan tawakal dan kelebihan tawakal, maka di sana hadis yang kedua, di antara perkara yang Rasulullah lakukan dalam siri doa-doa dia, yang mana kita tahu bahawa doa-doa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa ma'thurah yang dikatakan itu adalah doa mustajab. Ya, doa-doa yang Rasulullah sebut ialah doa yang mustajab. Oleh kerana itu, kalau kita berusaha mengambil doa-doa Rasulullah, itu yang terbaik, tak ada khilaf dah. Ya, cuma masalahnya doa tu bahasa Arab. Kita pula nak hafal bahasa Arab satu cerita. Ya, dah tua-tua ni tak mampu. Jadi ambillah bahasa Malaysia, kan? Boleh bahasa Malaysia, bahasa kita. Ya, ambil bahasa Malaysia dan berdoa atas bahasa Malaysia. Dan doa dalam bahasa Malaysia terbaik. Kenapa? Kita faham apa yang dimaksudkan. Kalau doa selain daripada bahasa Malaysia, mungkinlah kita biasa English, okey, kita faham, teruskan. Tapi kalau kita tak tahu bahasa Arab, kita berdoa agak tak apa nak selesa. Ya, tak tahu bahasa Jepun, kita berdoa dalam bahasa Jepun, boleh ke? Apa makna pun tak tahu. Ya, takut tersilap. Ya, jadi kita berdoa dalam bahasa Arab mengikut cara Rasulullah ataupun doa bahasa Melayu kita. Maka dalam bab ini, Ats-Tsani an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta tudillani antal hayyul ladzi la tamutu wal jin wal ins yamutun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, ya, ini di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah ataupun dalam bab-bab zikir yang dibaca oleh Rasulullah. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Ya Allahumma laka aslamtu, hanya padamu aku berserah diri dan padamu aku beriman. Wa bika amantu wa alaika tawakkaltu, dan atasmu lah aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepada engkau lah aku kembali. Wa bika khasamtu, dan dengan pertolonganmu lah aku berbantah. Ya Allah, aku mohon perlindungan dengan kemuliaanmu. Allahumma a'udzu bi'izzatika
La ilaha illa anta. Aku memohon perlindungan dengan kemuliaanmu, tiada ilah melainkan engkau. Dan aku memohon agar engkau tidak menyesatkan diriku. Ada ada buku lain tak selain daripada buku ni? Okey, di situ dia baca apa? Pada la ilaha illan anta. Sana apa? Okey, tidak menyesatkan diriku. Okey. Sama ya semua? Kak? Sama juga. Okey. Antal hayyul ladzi la tamutu. Engkau maha hidup yang tidak akan mati. Ya, wal jin wal ins yamutun. Sedangkan semua jin dan manusia pasti mati. Okey. Jadi ini di antara zikir ataupun doa-doa yang maksurah yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sebutan-sebutan penyerahan diri kepada Allah dan memohon kepada Allah. Yang mana kita melihat, pertama, kita menyerahkan Allah malaka aslam tu, yakni kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Dialah Tuhan yang tempat kita menyerahkan diri. Wa bika amantu, dan padamu aku beriman. Ya, keyakinan kita kepada Allah kena betul, mengikut kefahaman akidah ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh 3 kurun yang terbaik. Ya, jadi kita beriman, kita mohon kepada Allah dan kita yakin kepada Allah. Dan wa alaika tawakkaltu, dan atasmulah aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepada engkaulah aku kembali. Wa bika khasamtu, dengan pertolonganmu lah aku berbantah-bantah. Ya Allah, Allahumma a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, aku mohon perlindungan dengan kemuliaanmu. Nampak tak? Ini di antara cara kita berdoa juga. A'udzu bi'izzatika. Biasa kita baca a'udzu billah, kan? Kita baca a'udzu billah. Ni a'udzu bi'izzatika boleh juga. Ya, selagi kita tujukan kepada Allah, kebesaran Allah, ya, ataupun sifat Allah yang mulia, maka tak menjadi masalah kita memohon perlindungan. Ya, di sini kita melihat a'udzu bi'izzatika. Mungkin kita kata a'udzu birrahman, ataupun kita minta a'udzu apa juga sifat-sifat yang terbaik yang dimiliki oleh Allah. Ya Allah, aku mohon perlindungan dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta, tiada ilah. Letakkan ilah ni supaya kita membezakan antara kalimah ilah ni Tuhan juga, Rabb tu Tuhan juga. Ya, ini ilah ni maksudnya Tuhan. Tetapi Tuhan dalam konsep pengabdian ibadah. Rabb Tuhan dalam konsep difahamkan bahawa kehebatan, mentadbir alam dan segala kekuatan, keagungan yang dimiliki oleh Allah. Dan aku memohon agar engkau tidak menyesatkan diriku. Okey, aku memohon agar engkau tidak menyesatkan diriku. Engkau maha hidup yang tidak pernah mati. Ya, yang tidak akan mati maksudnya. Engkau maha hidup. Hidup Allah tidak sama dengan hidup makhluk. Kita hidup, Allah hidup. Sama tak? Tak sama. Laisa kamitslihi syai'. Kita mendengar, Allah mendengar. Sama tak? Tak sama. Kita melihat, Allah melihat. Sama tak? Tak sama. Kita bersemayam, Allah bersemayam. Sama tak? Tak sama. Tu kaedah dia. Ya, kita beriman dengan cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan, okey, engkau maha hidup, tidak akan mati. Sedangkan semua jin dan manusia pasti mati. Okey? Kita confirm tak kita akan mati? Ya, yakin? Masya Allah, ya. Ibu-ibu boleh yakin, ya. Kita akan mati. Betul? Bila? Tak tahu, wallahu alam. Ya, kita akan tinggal anak-anak kita, suami kita, kita akan tinggal orang yang tersayang, ya. Kita confirm, kita yakin. Tapi kenapa syaitan selalu kacau kita?
Kenapa syaitan selalu kacau kita sehingga kita lupa akan kematian yang kita akan pergi ni? Terutamanya bagi mereka yang telah mencapai umur 40, 50, 60, seharusnya lebih tekan masalah-masalah ini. Apatah lagi yang lebih daripada 60, yakni waktu dah dikatakan waktu kecemasan. Memang waktu itulah biasa orang mati. Kenapa kita tak fikir benda tu? Oleh kerana itu, dalam usia umur yang ada pada kita, Allah hiasikan diri kita. Bukan kita ni sentiasa muda selalu. Ya, ibu-ibu kena faham bahawa kita ni bila tengok cermin, kita banyak berangan. Itulah puncanya. Bila kita tengok cermin, barang make up pula banyak kat depan, lupa kejap. Ya. Sebab sekarang produk banyak. Masya Allah, anti penuaan. Tak mana dia anti tu? Ya, rambut yang putih dihitamkan. Anti. Ya. Tak ada kedut-kedut, letak apa bontot pula jadi botox kan, botox, cucuk, ya. Itu semua gangguan-gangguan syaitan, ya, yang mana kita perlu akur bahawa kita tua. Oleh kerana tu kadang-kadang perkara-perkara yang kita saksikan lama-lama, ibu-ibu ada baju lama-lama, jangan semua bagi kat orang. Simpan lah satu dua. Misalnya baju kebaya tu yang ramping badan kita waktu zaman muda dulu, simpan. Dan tengok saiz badan kita zaman sekarang. Ya, sihat walafiat, gemuk gedempul kan. Tengok gambar muda dulu, ya, kalau ada yang simpan gambar muda, jangan letak kat cermin tu berangan banyak. Oh, cantik juga aku zaman muda. Tapi tengok cermin, tengok gambar ni, alahai aku dah mula berubah sikit-sikit. Ya. Oleh kerana kita berhadapan dengan satu persoalan yang iaitu hari tua ataupun kematian. Kita Allah bagi dua pilihan. Sama ada kita mati waktu muda ataupun kita melepasi waktu muda menuju hari tua. Dia tak ada tiga pilihan. Dan tetapi kesudahannya pilihan satu, yakni kematian. Jadi dua pilihan, waktu muda sampai ke tua ataupun mati sewaktu muda. Itu je yang kita dapat, ya, manusia akan perolehi. Tetapi walaupun sampai tua, berakhir dengan kematian. Jadi oleh kerana itu dalam hadis ini amat menarik, dia mencuit perasaan Allah tidak mati, tetapi manusia dan jin mati. Dan kita pun tahu kita akan mati. Betul tak? Memang kita tahu kita akan mati. Tetapi hawa nafsu, syaitan sentiasa memujuk kita supaya melakukan benda-benda yang tak baik. Masih lagi diberikan angan-angan, kita ni panjang lagi umur, ya, boleh hidup untuk hari esok. Kalau kita sangka kita boleh hidup untuk hari esok. Tapi yalah, kalau kat situ apa dia kata, Kak? Khasam. Ini, Kak? Ya. Berbantah. Asal kalimah khasam ni dia berbantah-bantah, berdebat. Berdebat. Yakni kita berdebat cara yang betul. Ya. Khasam maksudnya berdebat. Berbantah-bantah pun boleh. Situ apa, Kak? Berdebat. Dalam hubungan ni berdebat, berbantah dalam okey. Jadi insya-Allah, ya, kita tahu bahawa kita akan mati, perlulah persiapan. Itulah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bagikan kita peringatan demi peringatan. Ya, peringatan. Pasal saya merasakan kita usia-usia yang begini dah mula merasakan usia-usia hari tua yang dikatakan. Ya, bila anak tu dah mula kahwin, maka kita berhadapan dengan usia yang dikatakan ditukarkan status kita. Dulu kalau kita pergi ke kedai, orang panggil adik kan, cik adik kan. Lepas tu tukar sikit kak, cik kan. Lepas tu mula puan. Lepas tu dah mula sampai kalau dah dapat cucu nanti, nenek dia tak panggil, dah panggil yang menarik-narik dah. Semua nenek, opa. Ya, walaupun datuk tu datin jadi nenek juga. Okey. Jadi itulah perubahan yang kita kena hadapi, realiti kehidupan kita. Ya, tak boleh. Ya, mula-mula seorang nak panggil saya ni pak cik ni, panggil pak cik, panggil abang kan. Ya, kita cuba nak menafikan hari tua kita. Ya, tapi bila sampai masa orang panggil pak cik, kena panggil pak cik lah. Kan? Tapi saya kalau panggil orang kecil besar, saya panggil kakak kan. Bagi dia rasa, oh, masih ada orang panggil aku kakak kan. Hanya kita nak panggil makcik, kesian kat dia, panggil je kakak. Okey, baik.
Kemudian hadis yang berikut, hadis tadi muttafaqun alaih. Hadis yang berikut an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar wa qalaha Muhammadun hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin lahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhiru qawli Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu sebagai penolong kita dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Okey, kalimah ini yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim sewaktu hendak dilontarkan di dalam api. Ucapan ini dikatakan Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil ataupun hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya, yang mana nak dibaca? Hasbiyallah ke hasbunallah? Ya. Kalau seorang dibaca hasbiyallah, kalau ramai hasbunallah. Tapi tak menjadi masalah kalau kita seorang pun baca hasbunallah. Dalam bab ini Nabi Ibrahim dalam peristiwa dia menyampaikan dakwah, kita tahu risalah Allah, utusan Allah ini menyampaikan dakwah pada kaum di kota Babylon yang mereka semua kufur, tak beriman kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim seorang sahaja yang beriman. Bayangkan ya ibu-ibu, bila kita pergi misalan perayaan Taipusam ya di Batu Cave, ya pergi-pergi itu seorang je kita beriman, yang lain semua tak beriman. Macam mana agaknya? Letih ya. Nabi Ibrahim hidup dalam keluarga mereka tidak beriman, dia seorang je beriman. Dan dia kenal pencipta yang sebenar. Kita tengok dalam kisah-kisah bagaimana dia mula mendapat petunjuk dan hidayah. Oleh kerana itu, ya, kita ini diarahkan buka minda kita, menyaksikan kebesaran Allah supaya kita ni melihat petunjuk-petunjuk Allah dengan jelas. Jangan biarkan diri kita jahil. Bila kita menyaksikan Nabi Allah Ibrahim menyaksikan dalam kisah dalam surah Al-An'am bagaimana dia melihat kebesaran Allah. Lepas tu dalam surah-surah yang lain bagaimana dia berdiri tegas untuk mempertahankan kalam Allah, ya, ataupun tentang tauhid dia tu. Dan kita menyaksikan dalam risalah ini dia mendapat ujian. Dan orang yang menentang dia, siapa dia? Siapa yang menentang Nabi Ibrahim? Ya, Raja Namrud. Lagi? Itu yang paling penting. Bapa dia sendiri menentang risalah ni. Oleh kerana itu bila kita berdakwah, ya, kita terpaksa berhadapan kaum keluarga kita. Bersabar. Jangan cepat marah. Ya, kita ni baru berdakwah sikit je dah mula marah banyak daripada dakwah. Ya, oleh kerana itu berdakwah memerlukan kesabaran. Berdakwah memerlukan kekuatan ilmu, kekuatan keyakinan kita kepada Allah. Ya, dan akhlak kita kena betul. Ini masalahnya, kita nak berdakwah, akhlak kita tonggang-langgang. Orang bukan benci pada agama, bukan benci kepada sunnah. Orang benci kepada sunnah tu disebabkan perangai kita. Sebut sunnah-sunnah, kita pun tonggang-langgang. Oleh kerana tu dalam bab dakwah kena jaga semua bentuk, terutamanya masalah akhlak, ilmu dan akhlak. Bila ilmu tu tepat, akhlak kita cantik, insya-Allah dakwah tu berjalan lancar. Walaupun mendapat tentangan. Orang menentang Rasulullah bukan menentang masalah akhlak. Mereka menentang kerana kebenaran tu. Mereka tak boleh nak terima. Akhlak Rasulullah sampai dapat gelaran Al-Amin, orang yang dipercayai. Mereka sanggup meninggalkan harta kepada Rasulullah, ya, walaupun mereka tidak beriman kepada Allah.
mereka belum Islam, tapi mereka tinggalkan harta mereka kepada Rasulullah. Sewaktu Rasulullah nak berhijrah, baru dia bagi balik. Dan mereka tak bagi harta mereka pada Abu Jahal, Abu Lahab. Sebab apa? Mereka tahu Abu Jahal, Abu Lahab ni pelahap, habis harta aku kalau simpan. Tetapi Rasulullah begitu. Akhlak ditonjolkan dalam siri dakwah, dan kita menyaksikan Nabi Allah Ibrahim menonjolkan akhlak dia dan kebenaran dalam siri dakwah. Ya, kita saksikan. Kemudian apabila sampai ke muncak dalam dakwah ini, Nabi Ibrahim menghadapi rintangan yang berat, tentangan daripada bapa dia sendiri. Ya, ibu-ibu bukan senang dalam siri dakwah. Kita nak berdakwah makan masa. Tapi masalahnya bila kita ni tergopoh-gapah, hari ni belajar keluar daripada kelas Yayasan Taklim, terus nak berdakwah cantik dah, tapi tak sabar. Bila tak sabar, risikonya besar. Rasulullah bersabar, kita tengok dalam siri dakwah, ya, dia berdakwah daripada awal dakwah dia sampai Abu Sufyan berapa puluh tahun? 20 tahun. Ya, Abu Sufyan baru masuk Islam. Lama tak? Itu yang malas tu, ustaz, dakwah lama sangat macam tu, kan? Orang berdakwah, kita berdakwah, ya, baru berapa hari dah cemuah dah, tak dengar cakap, orang tak dengar cakap. Rasulullah bukan begitu saja, tak dengar cakap, dilontarkan dengan najis ataupun perut binatang waktu dia sujud. Ya, Ummu Jamil, siapa Ummu Jamil? Isteri kepada Abu Lahab. Nama dia Ummu Jamil. Apa maksud Ummu Jamil? Ibu kepada Jamil. Miss World Mekah waktu tu, dia dikatakan wanita tercantik. Ya, kecantikan dia, ya, tapi muka cantik, perangai nauzubillah. Bila sapu sampah dibuang sebelah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamilah. Ya, dia buang sampah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap pagi. La ilaha illallah. Tuan, ibu-ibu, ya, kalau tiap-tiap pagi kita tengok rumah kita macam tu, letih tak? Letih. Ya, apa punya jiran. Oleh kerana itu kita berhati-hati. Bila kita tanam pokok-pokok, ya, yang dah kena rumah jiran kita, jangan biarkan daun tu sentiasa je jatuh kat situ. Biarkan pula buah-buah jatuh ke situ. Masalahnya kita, daun jatuh situ, buah jatuh rumah kita. Ya, sakit hati jiran. Bagilah sikit. Itu pasal hidup berjiran kena ambil kira. Misalan jiran kita tak suka kucing, kita suka kucing, janganlah bela kucing. Ya, masalah bukan masalah apa, tai kucing tu bau sampai ke rumah jiran. Ya, kena jaga. Apa lagi? Ya, ada ayam berkokok, jiran ni menyampah dah ayam tu, aku sembelih nanti. Ya, kena raikan. Tak boleh. Ya, kadang-kadang kita kena raikan. Kenapa? Siapa yang lebih besar, kucing ke jiran? Dah tak boleh nak jawab dah. Ini masalah ni. Ya, kucing. Jiran kan. Kalau apa berlaku, kita, jiranlah yang akan bantu kita, bukan kucing. Kucing tak bantu kita. Ya, tolong aku kucing. Tak ada. Jiran. Okey. Jadi oleh kerana itu jiran, sehingga kan Rasulullah mengatakan hampir-hampir jiran ku sangka boleh mewarisi harta, disebabkan Jibril selalu wasiat tentang jiran. Walaupun jiran tu orang kafir, kita kena jaga adab-adab kita. Ya, kena hormati mereka. Okey, dalam kisah ni, ya, apabila Nabi Allah Ibrahim berdakwah, dia mendapat tentangan yang paling besar, ialah tentangan dari bapa dia. Dan bapa dia dikatakan orang besar dan orang yang membuat patung. Ya, berselisih pandangan dalam bab itu. Ya, membuat patung mana dijadikan tempat sembahan, ketua kepada orang yang menyembah patung. Okey. Akhirnya Nabi Ibrahim bagi penjelasan kepada bapaknya tentang masalah patung. Bapaknya tak terima. Dia berdakwah kepada orang pun, orang tak boleh terima. Dan kita menyaksikan dalam siri dakwah dia mendapat tentangan yang paling hebat dari kaum keluarganya dan dari bapaknya. Dan apabila berhala yang dihancurkan oleh Nabi Allah Ibrahim, kita tahu kisah itu disebutkan dalam surah Sad Al-Saffat, maka semua kelompok di situ menuduh Ibrahim yang memecahnya dan menghukumkan Ibrahim dengan membakar dia secara hidup-hidup.
Ibu-ibu tengok macam mana dia nak hapuskan Ibrahim. Agak-agaklah kalau orang ni nak bunuh senang tak? Pancung kepala habis cerita. Ataupun kalau nak bakar, tak payah bakar hidup dengan api yang sebanyak-banyaknya. Ya, cukup api macam barbecue tu, letak je kat situ, habis. Ya. Tapi nak menjadikan cerita terlampau marah sangat, orang yang ada Tuhan selain daripada Allah, begitulah tabiatnya. Dia akan cuba membela Tuhan-Tuhan dia dengan cara yang tak betul. Begitu juga ahli bid'ah, bila dia berdepan dengan ahli sunnah, dia akan mengguna segala kekuasaannya untuk menghancurkan ahli sunnah. Ya, berhati-hati. Bila mereka mendapat tampuk pemerintahan misalan, tempat kedudukan yang hebat, mereka akan guna kedudukan yang hebat ni untuk menghancurkan ahli sunnah dengan secara kasar. Kita menyaksikan dalam peristiwa Imam Ahmad Hanbal berdepan dengan Mu'tazilah, bagaimana kedudukannya. Mu'tazilah menggunakan pemerintahan untuk memenjara Imam Ahmad dan diseksanya Imam Ahmad. Ya, tetapi bila Imam Ahmad keluar dengan kemenangan, ada dibuat kepada golongan ulama Mu'tazilah begitu? Tak. Ulama Mu'tazilah mengkafirkan Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad tak mengkafirkan ulama Mu'tazilah. Subhanallah, akhlak. Ya. Imam Ahmad kata, jika aku yang mengata seperti kamu mengatakan, maka aku kafir. Tetapi disebabkan kamu yang mengatakan, maka aku anggap kamu jahil, kamu tidak kafir. Subhanallah, ya. Ulama Mu'tazilah mengkafirkan Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka. Begitu kedudukannya. Dan begitu juga dalam kisah Nabi Allah Ibrahim ini, mereka menangkap Nabi Allah Ibrahim, nak menyokong Tuhan mereka, lalu diarahkan semua kabilah, semua puak di situ, semua orang cari kayu api dan diletakkan. Bayangkan kayu api diletakkan dengan bilangan penduduk waktu itu beribu orangnya. Kerana para nabi diutuskan bukan sedikit golongannya, seperti yang berlaku pada Nabi Yunus, 100,000 lebih pengikutnya. Ya. Kalau 100,000 lebih, kalau kayu api satu seorang, berapa banyak tu? Yang dikatakan kayu api terlalu banyak, seperti macam mana kita nak bagi misal pun tak tahu, tapi banyak. Dibuktikan cara nak melontarkan atau meletakkan Nabi Allah Ibrahim, dia tak boleh pergi dekat. Bahang api itu terlalu kuat, dan api itu bertahan selama 3 hari dikatakan. Kuatnya api tersebut, ya, bertahan selama 3 hari dengan apinya memarak naik. Nak lontar Nabi Ibrahim, kalau ikut tolak cukuplah. Tak. Dia pakai manjanik. Tahu manjanik? Ya, manjanik. Macam mana nak cerita manjanik ni? Tahu senduk? Ibu-ibu tahu tak senduk? Oh boy, tak ada yang mengangguk. Takkanlah senduk tak tahu, heran juga saya. Kalau ibu-ibu tak tahu senduk, berat tu. Ya. Okey. Senduk tu, manjanik tu macam senduk, okey? Dia letak tu, kan? Dia letak sini, lepas tu dia lepaskan, dia melantun. Macam tu, manjanik. Dia lastik, macam lastik juga. Okey? Jadi dalam peristiwa tu, setelah Nabi Allah Ibrahim diletak kayu-kayu diletakkan penuh, lalu mereka bakar kayu tu, api menyemarak seperti bukit tingginya. Lalu mereka ambil Nabi Ibrahim, letakkan ke dalam manjanik tu, nak lontar ni. Ya, bayangkan bagaimana kedudukan itu. Kalau ikutkan kaedah mati, ya. Tetapi dalam kisah ni, apabila Nabi Ibrahim dia letakkan dalam manjanik, ya, lalu dia mengucapkan doanya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ataupun hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, ya, yang mana tadi, cukuplah Allah itu sebagai penolong kita, dan dialah adalah sebaik-baik penolong. Itu je ucapan. Begitu tawakalnya Nabi Allah Ibrahim, ya, yang dikatakan waktu itu malaikat Jibril datang bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apa yang kamu perlukan? Subhanallah, ya. Ibu-ibu bayangkan tawakal Nabi Allah Ibrahim yang cukup hebat, ya. Apabila datang malaikat Jibril, apa yang kamu perlukan? Kalau kita waktu itu perlu apa? Kan, selamatkan aku. Ya. Pasal apa? Bantuan malaikat datang. Tahu tak kekuatan iman Nabi Allah Ibrahim? Dia tahu bahawa malaikat pun makhluk juga. Lalu dia mengatakan, Allah tahu apa yang aku hadapi sekarang. Lebih kurang begitu.
Cukup Allah yang mengetahui. Cukuplah aku menyerahkan diri aku kepada Allah. Tawakal cukup tinggi. Datang masyarakat kita simpang malaikat 44. Apa kalimah tu datang? Minta pertolongan malaikat 44 maksudnya. Siapa malaikat 44? Bagi satu. Ya, hafal 10. Ya, itu pun kalau kita hafal. Ya. Lagi? Itu dah hafal dah, alhamdulillah dah hafal. Nak lagi 34. Masyarakat kita lah, dia kalau mengadakan barang macam tu, subhanallah, simpang malaikat 44, simpang malaikat 44. Pernah dengar kan? Ke malaikat simpang 4? Wallahu alam. Okey, jadi kalimah itu agak tak kena, ya, oleh kerana itu berjaga-jaga dalam kalimah yang digunakan. Apabila kita menyaksikan kemuncak Nabi Allah Ibrahim, nampak tak apa Nabi Allah Ibrahim mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia tak kata macam masyarakat kita yang terikut cara al-arkam, bila kamu dalam keadaan mudarat macam ni, panggil, seru, ya, Syahri Muhammad tolonglah aku, Syahri Muhammad tolonglah aku. Tak ada. Ataupun ya sebut nama makhluk ni, sebut. Hatta Rasulullah pun tidak boleh dibenarkan untuk menyeru dalam saat yang begini. Syirik. Nabi Ibrahim jelas menyebut, ya Allah tolonglah aku. Cukuplah Allah menjadi penolong. Dan Allah tolong. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lalu api itu bila dilontar sahaja, terus api itu menjadi sejuk. Sejuk. Membakar tapi sejuk. Tapi masalahnya sejuk tu bagaimana? Wasalaman ala Ibrahim, dan selamat ke atas Ibrahim. Bukan sejuk tu terus menggigil jadi beku, jadi ais, tak. Tetapi sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Bila sejuk selamat ke atas Ibrahim, maksudnya macam duduk dalam aircon. Selamatlah duduk dalam tu. Masya Allah. Nampak tak bagaimana ayat Al-Quran menceritakan kedudukan Nabi Ibrahim bila dia tinggi tawakal dia kepada Allah, dan Allah selamatkan dia dalam kedudukan yang selesa. Selamat. Okey. Dalam kisah ini juga Rasulullah menceritakan ada binatang-binatang yang menjadi pengkhianat. Siapa dia binatang tu? Cicak. Ya. Khianat. Pasal apa dia khianat? Dia bagi tahu lah, macam dia bagi tahu apa kak? Ha? Dia bagi tahu apa? Okey. Apabila hadis yang diriwayat oleh Aisyah, ya, di mana Aisyah di rumah dia ada orang kata lastik ataupun getah ataupun alat, yang mana alat ni dia pukul cicak mati. Ya, dia pukul lagi mati. Lalu ditanya, kenapa buat begitu? Dia mengatakan Rasulullah bersabda, sesungguhnya cicak ni, yakni keturunan dia ni dikaitkan sekali. Cicak inilah yang di antara binatang-binatang, cicaklah binatang yang telah menguatkan api bagi membakar Nabi Allah Ibrahim. Dia pergi tiup, bagi kuatkan lagi. Jadi oleh kerana itu dia disunnahkan membunuhnya. Jadi boleh bunuh cicak. Ya, dibenarkan. Okey. Binatang yang boleh dibunuh yang secara umum ni cicak, lagi tikus. Kenapa tikus? Dia membawa wabak. Ya, wabak penyakit terutamanya taun. Okey. Itu pasal semua jenis tikus kena berhati-hati, tak boleh dibela sebenarnya. Kita ada bela apa? Tikus apa? Hamster. Itu cantik ustaz. Suka tengok dia pusing-pusing tu. Tapi kita nampak ada masalah sedikit oleh kerana larangan bentuk tikus yang begitu. Wallahu alam. Ya. Bela ular. Ya, boleh bunuh. Hatta tengah solat pun kalau jumpa ular kena bunuh. Jangan nak tunjuk warak pula. Ya, tengah solat tu lantaklah ular, kita Allahu Akbar, waktu sujud tu, waktu bangun tu, ular pun kepala dia dengan kita macam tu. Kita buat macam tu, dia pun buat macam tu. Kan? Bunuh. Rasulullah kata bunuh. Ular pun bunuh. Di antaranya binatang gagak.
dibunuh? Kotor, melambangkan kekotoran. Ya. Lagi apa? Kalajengking, binatang-binatang yang berbahaya diarahkan bunuh. Lipan, ya. Katak tak boleh bunuh, ya. Itu pasal binatang-binatang kita kena faham juga yang mana boleh dibunuh, yang mana tak boleh dibunuh. Ya. Berapa kata dia? Ada larangan, wallahualam. Dalam hadis Rasulullah melarang membunuh katak. Bagi orang yang duduk kampung ni, ya, siapa yang suka ikan haruan, ya, kalau nak ikan haruan kampung ni yang ditangkap di tali air tu, dia susah nak tangkap dia. Ya, tahan bubu, tahan apa tu okeylah. Tapi kalau nakkan dia pakai pancing nak makan umpan, letak katak. Letak aja terus dia sambar. Ya, pasal saya kecil-kecil dulu tangkap haruan macam tu. Pergi tangkap katak umpan, kejap aja. Lepas tu istighfar lah, dah tua. Pasal apa? Dah tahu tak boleh rupanya. Ya, gunakan katak tu, kita cucuk dia, lepas tu kita bunuhkan begitu, tak boleh. Ya, istighfar je lah. Baik. Mana tadi? Jadi ini di antara kisah Nabi Allah Ibrahim yang mana tawakal dia tinggi kepada Allah. Ya, tawakal yang macam ni yang kita nak, ya, sampai ke puncak kita seru hanya kepada Allah. Ya, masalah bila masyarakat kita buat benda khurafat, dia seru selain daripada Allah. Syahri Muhammad, tolonglah aku. Syahri Muhammad, tolonglah aku. Dia datang tolong tak? Ya, confirm tak ada. Tapi kalau nampak datang, apa tu? Itu jin dia. Ya, memang jin. Itu pasal bila kita dalam kes yang diceritakan telaga Zamzam dengan telaga apa Baharut, apa susah nak. Ya, apabila orang ni menghadapi masalah, suruh laung nama orang tu dalam telaga, kita katakan ada unsur syirik. Ya, lepas tu pergi ke Yaman, laung nama orang tu boleh menjawab. Ya, dia sudut hukum logik pun tak logik. Kalau jawab tu siapa tu? Jin, kan? Dan bukannya manusia. Dan apa yang dicerita hanya cerita-cerita yang tak sahih belaka, cerita tipu yang hanya sedap didengar. Oleh kerana itu, tawakal kita kena tinggi kepada Allah. Okey. Dan kita berhadapan dengan masalah di sini, kepercayaan karut seperti Nabi Khidir masih lagi hidup sampai sekarang di lautan. Ya, setengah orang akan menyeru nama Nabi Khidir. Nabi Khidir, tolonglah aku, tolonglah aku. Ataupun Nabi Ilyas yang berada di hutan. Ya, dua nabi ni digunakan nama dia, Nabi Khidir di lautan, Nabi Ilyas di hutan. Ya, kalau tersesat panggil Nabi Ilyas. Ya, semua perkara-perkara ni ada unsur syirik. Tu belum lagi masuk hutan tu dengan doa apa? Kita baca doa, Assalamualaikum tok nenek, anak cucu nak tumpang lalu. Ya, bila masa kita jadi anak cucu jin, kan? Okay, oleh kerana itu benda-benda yang begini buang. Ya, ibu-ibu, saya nasihat semua doa-doa ataupun amalan-amalan, ya, kena berhati-hati, tapis elok-elok. Macam ni ada saya dapat orang kata doa untuk terang mata. Ya, ada bacaan dia apa ke, lepas selawat dia sebutkan qurratul ain lah apalah. Ya, lepas tu ayat digunakan dalam surah Qaf, fakashafna anka ghita'aka fabasaraka yaumal hadid. Ayat tu ayat berkaitan akidah, beriman dengan hari akhirat, digunakan untuk cuci mata je, ubat mata. Itu kita kata ada masalah di situ. Ya, berhati-hati. Kemudian dalam kisah, dalam hadis ini mengatakan, dalam riwayat Bukhari berkata, kalimah terakhir diucapkan Nabi Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam api, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan dialah sebaik-baik pelindung. Kemudian Rasulullah pula, Nabi Muhammad, ketika orang berkata sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk memerangi kalian, maka takutilah mereka. Akan tetapi perkataan itu malah menambahkan keimanan mereka, dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ini berkaitan dengan ayat yang kita baca pada permulaan tentang surah Al-Ahzab, yang mana berlaku, ya, kepungan terhadap
Rasulullah, lalu dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey. Cukuplah Allah ya sebagai tempat kita menyerahkan diri kita. Jadi hadis ini mengisyaratkan kalimah-kalimah begini, hasbiyallah wa ni'mal wakil, dibaca dalam keadaan terutamanya keadaan darurah atau memerlukan pertolongan. Ya. Hadis yang 75-76 mengandungi faedah besar, iaitu kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimah ini menjauhkan anda dari setiap kejahatan dengan izin Allah. Maka seorang manusia apabila melihat kelompok orang, apakah mereka kawan atau musuh, ia haruskan mengucapkan kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni dia. Ya, jadi kita baca kalimah tu hasbunallah wa ni'mal wakil. Biasakan hasbi Allah. Ya, itu pasal kalau kita baca ni confirm Allah akan terima doa kita dan amalan kita. Tapi bila kita baca selain daripada tu, ya, Allah kata, Rasulullah baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, kita pergi baca hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Lepas tu apa dia? Nur Muhammad sallallahu. Sedap pula ustaz. Rasa ni lagi best. Habis. Hasbi Rabbi Jalallah tak ada langsung warid dalam hadis. Kena pula kalimah yang akhir tu Nur Muhammad, yang datangnya daripada hadis palsu tu. Ya, kepercayaan Nur Muhammad. Rosak pula amalan kita. Itu pasal biar kita beramal, berzikir mengikut apa yang Allah Rasul katakan, confirm dapat pahala. Cukup sekali kita baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, dah berat timbangan al-mizan kita. Sahih hadis dia. Daripada kita baca yang tak warid daripada hadis, beribu-ribu kali kita baca pun takkan dapat apa-apa. Ya. Baik. Ada apa nak tanya kat sini? Ya. Dalam apa? Oh, dalam channel tu. Biarkan channel tu begitu. Dia channel tu dia bercampur belaka, ya. Tak larat nak tapih dah. Okey. Bagi kita ada ilmu, biar kita pertahankan. Ya, bagi saya zikir yang hasbi rabbi jalallah tu tak ada dalil. Hanya sedap dibacakan oleh golongan-golongan tertentu. Pasal saya dulu hafal. Ya, pasal kita mula-mula nak faham tu, kita ambil macam ibu-ibu jugalah, mula-mula nak faham. Ambil belaka. Ya. Saya ambil di Penang zikir yang macam tu. Ya. Zikir munajatnya kan kita ambil. Dah lah waktu ambil tarikat dulu, ambil zikir tarikat Nasyabandi tu kan. Berbagai-bagai kita ambil. Kita hafal marhaban. Saya hafal marhaban ibu-ibu. Ya. Pasal dulu kena hafal kan marhaban. Tapi bila ada unsur benda-benda kalimah yang tak clear, maka kita berhenti ke lah. Baik, kita betulkan. Okey. Apa dia marhaban? Ialah marhaban. Ialah betulkan kalimah-kalimah yang ada kalimah yang tak jelas. Anta nurun fawqa nurin tu, kamu cahaya kemuncak segala cahaya. Siapa kemuncak segala cahaya? Allah kan. Dia katakan untuk Rasulullah. Tak kenalah tu. Itu yang masalahnya. Tapi marhaban edisi lama kan. Jadi orang dah tak nak dah. Edisi baru apa dia? Nana. Ya, pasal marhaban orang tak nak. Orang tua yang menyanyinya. Ya, orang tua yang nak cukur jambul tu kan. Baris mana ustaz? Marhaban ya Nur. Dah tua tak larat kan. Rul aini. Dah lah, cukuplah kan. Kesian. Bukan tak boleh saya katakan, tapi jaga adab-adab dan betulkan kalimah-kalimah tu. Ya. Kalau betul kalimah tu, jaga adab-adab dia, nyanyilah. Kalau perempuan-perempuan je lah. Tak payahlah ditayang pada orang lelaki. Ya. Dalam TV tu rehat alif ha ustaz. Makna dia. Tak tahu lagi. Saya pun tengah meneliti kalimah-kalimah tu. Kalau hati hina. Hana.
Dia ha. Ha. Tapi dia orang dekat tu ha. Wallahu alam. Nanti kita tengok balik dalam bab-bab ini. Tapi kalimah-kalimah yang begitu bukan kalimah-kalimah ya yang betul kebanyakan. Ada yang tersirat dalam tersurat tu, ada yang tersirat. Kerana kalimah-kalimah golongan ni dia mengambil kalimah-kalimah yang ringkas tapi sebenarnya maksud dia tak betul. Macam kita pertikaikan kalimah bismillah ditulis oleh orang-orang Pakistan dalam 786 tu. Kan? 786 mereka faham bismillah. Orang-orang yang tarikat ni dia kadang-kadang zikir-zikir dia macam yang kita dengar kan, okey, hu. Ada maksud dia kan, hu Allah kan, kita Allah lah kan. Okey, digunakan kalimah Allahu, hu tu diringkaskan hu zikir dia macam tu. Ha pun begitu. Itu belum lagi kemuncak zikir. Di antara kemuncak zikir, cara tarik tu Allah, cara keluar pun Allah. Saya nak terang pun tak tahu, tapi tu tarik tu dah ada kalimah Allah masuk, keluar. Maksudnya Allah. Kita nak buat tak boleh. Orang asma je boleh buat. Kalau zikir macam tu orang asma je boleh buat. Tapi jahatnya dia bertukar begitu sekali. Kalau ada yang terlibat dalam tarikat dia akan tahu. Pasal saya terlibat sikit dulu. Jadi kita ada maklumat. Ya, ada cara zikir-zikir. Tu pegang tasbih tu kan. Ada cara dia. Ya. Nak ngabihkan 100,000 bukan senang. Bila pegang tu kita kata macam mana nak ngabihkan sampai 100,000 zikir kan. Habis satu pusing 100, 200. Kalau 10 kali 1,000 baru. Ni nak 100,000, mana nak buat? Rupanya dia tak pegang macam ni, dia pegang letak dua. Dia pusing macam tu. Lajulah. Kan? Sebut je. Dia kata kalau orang tu dah zuk, maksudnya dah berada di alam tu, kadang-kadang dia duduk tangan dia macam tu. Macam tu. Bukan macam tu, itu Pakistan. Kan? Macam ni. Kan? Okey, dia jadi macam tu. Sebab tu orang tu alam tarikat dikatakan. Subhanallah. Rasulullah ada ke tangan macam tu? Senang je, simple. Kita contoh Rasulullah, para sahabat tak ada lah tu. Ya. Baik. Subhanallah. Okey, ada apa soalan? Kat sini ke? Ustaz, kalau ada keluarga yang masuk tarikat tu, kita nak buat macam mana? Dia memang bila orang yang berada di alam yang begitu, mereka mengatakan mereka di alam yang betul tu. Itu pasal dalam yang dikatakan oleh ulama, ahli bid'ah, ya, taubat ahli bid'ah memang bermasalah. Maksud kalau dia tak taubat betul-betul kan. Kerana apa? Orang yang buat maksiat, penjahat, perompak, apa, pengganas apa ni, dia tahu dia tu tak betul. Tetapi ahli bid'ah dia tak tahu dia tu tak betul. Dia ingat dia betul. Jadi itulah masalahnya. Jadi agak sukar, melainkan dalam kaedah-kaedah ini kita terpaksa doa kepada Allah dan kita bagi pandangan petunjuk dengan ilmu yang tepat, baru boleh. Dia tak boleh kerana mereka akan berguna hujah akal terlalu banyak. Itu pasal bila Dajjal muncul, kehebatan dia pandai berhujah, yang menyebabkan ramai akan ikut dia. Dia gunakan akal, dia gunakan dalil. Kita tak faham dalil tu dikaitkan. Itu pasal susah dalam bab tu. Tapi ada ruang. Kalau orang yang baru-baru masuk tu ada ruang lagi. Tapi kalau orang yang dah lama masuk tu, kalau masuk macam dah 2 tahun, tapi yang masuk tu macam mak kita sendiri ke, makcik ke, wallahu alam. Susah tu kalau dah lama. Dia macam jin masuk dan tubuh badan tu, kalau dah 20 tahun tu lama tu, susah dia nak keluar. Ya. Zikir cara sebenar. Apabila sahabat bertempik Allahu Akbar waktu daki bukit dan subhanallah waktu turun. Irba'u anfusakum, kata Rasulullah, kesiankan diri kamu.
Ya, kamu tak berdoa kepada Tuhan ataupun menyeru pada Tuhan yang peka. Ya, maksudnya khafifkan, perlahankan suara kamu dalam berdoa. Kalau kita menyaksikan Nabi Allah Zakaria dalam siri doa, ya, dalam surah Ali Imran, kita tengok dalam berzikir dan berdoa, cara dia meminta kepada Allah. Cuba tengok dalam surah Maryam. Kita akan menyaksikan bagaimana dia meminta. Surah Maryam, surah ke-19. Okey, ayat pertama tu kita tengok. Surah ke-19, juzuk ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Okey, itu dia. Kaf ha ya ain sad, hanya Allah yang tahu maknanya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya Zakaria, iaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, khafiyya ni perlahan, ya. Begitu keadaan kita menyeru Allah dengan keadaan suara yang lembut, perlahan. Ada tempat kuat macam di haji itu memang Rasulullah kata kuatkan. Tetapi bila kita menyeru cara yang biasa ni perlahan. Minta ya Allah kan, ataupun subhanallah, subhanallah, macam tu. Dan zikir-zikir mestilah mengikut cara Rasulullah. Kita dah cerita tentang kisah golongan yang akhirnya jadi khawarij, masalah zikir je dia tersilap. Cara tu tak betul. Kalimah dah cantik dah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Tapi cara tak betul, dia jadi tak betul. Dan begitu juga, kita tak boleh dalam siri zikir kita berlagu. Kerana kita tak menyaksikan para sahabat dan Rasulullah berlagu dalam zikir. Ada? Takkan jumpa. Ya? Kita baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Panjang kan? Kita baca sambil melagu. Kalau melagu bukan zikir. Kalau kita niat zikir ada masalah. Mungkin nak suruh budak-budak hafal tu mungkin, tapi kita mengatakan kalau berlagu dia dah tak jadi zikir. Ya, kalau kita anggap zikir itu berlagu tu zikir, maka dia akan bawa pada kepesongan dalam beragama. Ya. Oleh kerana itu kena jaga benda-benda macam ni. Okey. Jadi dalam doa ni kita melihat Nabi Allah Zakaria doa secara perlahan, merayu-rayu kepada Allah, khafiyya. Okey, ada apa lagi? Ustaz, berzikir boleh ke menangis, Ustaz? Berzikir menangis. Kadang-kadang bila kita baca macam astagfirullah, kita baca perlahan, kadang-kadang ada macam Okey, itu tak apa. Kita tengok dari sudut zikir yang menangis tu mungkin dari sudut istighfar. Ya, taubat kita. Taubat mungkin. Ya, tetapi kalau zikir yang tak seharusnya menangis, kita menangis. Alhamdulillah, alhamdulillah, menangis. Sebab apa ya? Wallahu a'lam. Tersentuh hati. Okey, tersentuh hati. Apa-apa tersentuh hati tak apalah menangis. Ya. tak betul ke hari ni kena baca zikir ni 10,000. Dan besok hari apa? Baca zikir ni. Okey. Zikir-zikir pada hari-hari yang tertentu, maksudnya kita tetapkan Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, mesti ada dalil. Terutamanya bulan Rejab ni, kita lihat berapa banyak orang menggunakan hadis-hadis palsu ya dalam siri amalan bulan Rejab. Oleh kerana itu, zikir yang dikatakan 1000 kali, misalan kalimah la ilaha illallah 1000 kali, apa yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, Imam Ghazali buat tu, ya, tulis, kita katakan rahimallah Imam Ghazali, ialah dia manusia biasa, dia cuba ketengahkan pandangan yang begitu, sebenarnya tak betul. Kerana kita kena berdiri di atas dalil. Siapa yang lebih tahu, Imam Ghazali ke Rasulullah? Ya, nak tanya. Siapa yang lebih tahu? Rasulullah. Kerana Rasulullah mendapat wahyu. Arahan zikir-zikir yang Rasulullah buat itu semua program wahyu. Maka bila Rasulullah buat, kita buat. Kalau Rasulullah tak buat, walaupun orang lain buat, maka tak boleh buat. Maknanya tak perlulah kita buat sampai 20,000.
Kita buat sendiri dah. Buat sendiri, tanpa had, tanpa limit. Itu terpulang. Berapa ribu kita nak buat? Sambil masak tu. Sambil masak kan. Tak apa, sambil masak buat sambil tu. Tapi jangan sampai garam tak taruh apa semua kan. Okey, lagi? Kita berhenti kat sini kot. Apa Ustaz? Apa zikir-zikir Rasulullah yang Amalkan. Zikir yang Rasulullah amalkan, ya, di antaranya zikir pagi dan petang, yang boleh tengok buku-buku yang kat situ, zikir pagi dan petang. Okey, lepas tu zikir macam yang kita baca ni, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lepas tu kita akan menyaksikan apa-apa jugalah yang Rasulullah buat tu. Ya, alhamdulillah, bismillah, apa lagi yang di ni, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itulah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Okey. Jadi itu banyak zikir-zikir, dan perkataan yang baik itu juga termasuk dalam bentuk zikir. Hisnul Muslim. Ya. Itu yang di antara yang terbaik kita tengok. Okey, ada apa lagi? Ya. Boleh belaka? Kalau kita pasal kalimah tu sama je lebih kurang. Dalam doa semasa tasyahud Ustaz, kita boleh ikut yang doa-doa yang Nabi baca. Okey. Gunakan doa-doa lain yang Nabi tak baca selepas. Boleh juga. Okey, dia asalnya pertama doa selepas tasyahud akhir tu, ya, disunnahkan membaca doa yang warid dalam hadis dahulu, yang macam minta lindung pada 4 perkara tu. Okey, itu warid dalam hadis. Lepas tu kalau dah habis doa tu, baca doa lain pun tak apa. Yang kita baca yang untuk doa untuk taubat boleh Ustaz? Boleh. Selagi benda tu selagi benda tu berbentuk doa, perkara tu bentuk doa, tak apa, baca. Kerana ada sabit dalam hadis bahawa lepas solat tu ada doa. Maksudnya selepas tahiyat tu ada doa. yang tadi kita kata apa tu? Apa dia? Kalau itu dah zikir apa tadi Ustaz kata tu. Lepas okey, nak soalan dia tu yang tu benar yang Allah tu semua betul lah. Tak ada kak. Kalimah tu betul. Tu benar ilallah, kami bertaubat kepada Allah. Itu kalimah yang baik, tetapi jangan dibuatkan secara lagu dan ianya, tapi kalau ikut tak warid dalam hadis. Lebih baik gunakan kalimah bahasa Melayu. Aku bertaubat pada Allah. Habis cerita. Ya. Masa sujud pun sama ke Ustaz? Macam lepas tasyahud baca yang 4 tu. Okey. Lepas tu kita boleh ke baca Rabbana atina fid dunya hasanah sama je ke? Boleh. Pasal dia termasuk kategori doa. Tak ada masalah. Sujud pun sama juga. InsyaAllah boleh. Ustaz, Ya. kalau doa kita baca lepas tasyahud, kalau kita baca dengan lisan kita dalam bahasa Arab kan Ustaz? Tapi dalam bahasa Melayu. Ya, baca dalam bahasa Arab. Senang cerita. Dalam solat kan kita tasyahud kan selepas kita tak solat. Cuma dia masalah khilaf sikit. Di sana ada khilaf sikit. Dalam hati boleh Ustaz, tapi pasal dalam bahasa. Itulah saya kata itu masalah khilaf sikit. Ya. Okey, ada apa lagi? Ada? Baik, kalau tak ada, yang baik itu datang daripada Allah. Kesalahan, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.